What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kemis Coverto. Alright, dalam video hari ni aku nak bercerita pasal kategori yang pada aku one of the most honorable antagonist in this entire series. Kenapa aku nak share pasal kategori hari ini adalah berkemungkinan kita terlepas pandang banyak perkara atau kita terlepas pandang motif sebenar pertarungan Luffy dengan kategori. Yes, kita telah melihat Luffy memenangi pertarungan tersebut, but dalam One Piece community ada juga yang argue mengatakan yang kategori sengaja mengalah dan bagi peluang supaya Luffy menang. Mungkin korang setuju atau tidak pada aku, Luffy bukan sahaja menang pertarungan antara mereka berdua di Whole Cake Island arc, but apa yang Luffy telah buat kepada kategori is much more than winning the fight. Wanna know what it is? Jom, let's proceed with the content. Aku rasa mungkin tak ramai yang perasan apa perbezaan kategori berbanding Crocodile, Lucci dan Doflamingo in term of watak antagonis. Semasa permulaan watak kategori diperkenalkan, dia dilihat sebagai satu watak antagonis yang sangat tenang, cool dan seorang yang sangat confident. Berbeza dari adik-beradik dia yang lain, hanya Charlotte kategori sahaja yang dilihat mampu untuk bertindak sesuka hatinya. Dan kita terus faham dari awal lagi setelah watak kategori ini diperkenalkan, kita tahu bahawa watak ini tersangat penting dalam kru Big Mom Pirates, even though dia bukanlah first son pun, tapi dia yang membuatkan Big Mom Pirates relevan sebagai kru Yonko, dan dia juga bertindak sebagai pemangku kapten semasa Big Mom hilang kewarasan dia. Dan digabungkan dengan kekuatan dia dan betapa dia mengambil berat kepada keluarganya, dia merupakan antara orang yang sangat masyhur di Whole Cake Island. Dan selain itu, kategori jugalah yang bertanggungjawab memperkenalkan kepada kita konsep of future sight, which is a very advanced level of Kenbun Shokuhaki yang membenarkan dia untuk melihat beberapa saat pada masa hadapan and take advantage on it, which is a skill yang sangat rare yang bahkan kita tak dapat tengok pun semasa Whole Cake Island Big Mom herself using it. Jadi apabila Luffy berjaya menarik kategori untuk bertarung one by one di dalam Mirror World, Luffy telah berjaya membiarkan krunya menyelamatkan diri. Dan bila Luffy berbuat demikian, aku personally tertanya-tanya, and I'm sure ramai dari One Piece fan surely tertanya-tanya, bagaimana Luffy akan menang dengan kategori. Sebab kita dapat lihat sebelum-sebelum ni Luffy masa lawan dengan Charlotte Cracker pun dah bermasalah dah. Itu pun nasib baik ada Nami tolong. Ini kan pula nak lawan dengan kategori seorang-seorang pula tu. Macam mana Luffy nak kalahkan kategori yang obviously lebih kuat daripada Cracker. Dan kategori juga sebagaimana yang kita tahu sangat-sangatlah compose, rational dan tidak seperti antagonis yang lain yang berlagak dan sombong. And then apa yang berlaku lepas tu adalah one of the best battle between two character and the best character developments yang pernah kita saksikan dalam siri One Piece setakat ini. Dan menambahkan lagi betapa geniusnya Oda dalam memberikan hint kepada kita betapa sebenarnya kategori ini sangatlah sama perwatakannya dengan Luffy adalah apabila mereka bertarung dalam keadaan persekitaran mereka dikelilingi cermin. Segala-galanya berkenaan kategori is reflected daripada cermin. Contoh paling mudah yang aku boleh bagi adalah daripada kemampuan kategori sendiri, which is the future sight, yang memberi kemampuan kepadanya untuk melihat sesuatu yang kebiasaannya kita tak boleh lihat. Sama macam kita gunakan cermin untuk menyuluh diri kita sendiri. Dan seperti cermin, future sight seseorang itu akan menjadi blur sekiranya seseorang itu kehilangan ketenangannya. Tapi aku personally rasa akan jadi sangat menarik kalau kita tengok perkara ini dengan memperluaskan lagi konsep cermin yang dibawa oleh Oda dalam pertarungan Luffy menentang kategori ini. Sebab sebenarnya watak kategori ini adalah cerminan kepada Luffy lebih daripada pemahaman biasa kita. Kalau kita tonton sepintas lalu je One Piece ni, untuk kita faham betul-betul sampai sejauh mana Oda telah ciptakan watak kategori sebagai watak cerminan kepada Luffy, I think it best untuk kita discusskan satu persatu. Pada luarannya, watak Luffy dan kategori ini memiliki persamaan dari segi kemampuan Devil Fruit mereka masing-masing. Sementara
Sementara Luffy memiliki kemampuan getah, Katakuri pula memiliki kemampuan mochi. Dan sebenarnya ini bukanlah pertama kali Oda memperkenalkan seseorang villain yang memiliki kemampuan yang lebih kurang sama macam Luffy. Kalau kita tengok balik semasa pre-time skip, Bellamy juga memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Luffy in term of speed dan lantunan. Mungkin Oda perkenalkan pertarungan seperti ini, which is pertarungan antara Luffy menentang Bellamy, supaya penonton dapat menyaksikan sebuah pertarungan yang seimbang. Namun dalam kes Bellamy, kita dipamerkan yang sebenarnya Luffy is way stronger than him, yang mana ia sangat bertepatan dengan status rookie waktu tu. Namun Katakuri menunjukkan kepada kita satu perkara yang sangat berlawanan dengan Bellamy. Bukan sahaja kemampuan Katakuri lebih sama dengan Luffy berbanding Bellamy, bahkan kata-kata atau mesej Katakuri kepada Luffy pada awal pertarungan mereka sangat-sangat jelas, which is tak kira apa sahaja yang kau boleh buat dengan Devil Fruit kau, aku boleh buat dengan lebih baik. Dan kita segera memahami semasa pertarungan menentang Katakuri ini, Luffy bukan sahaja bertarung dengan Katakuri, bahkan dia juga sebenarnya bertarung dengan diri dia sendiri supaya dapat memahami kemampuan Katakuri dan segera meningkatkan kemampuan diri dia supaya dapat menyaingi Katakuri. Jadi sebenarnya ini adalah pertarungan separuh masa pertama yang bertepatan dengan penjelasan relik semasa di Rusukaina. Luffy perlu menjadi lebih kuat semasa pertarungan itu sendiri dan bukanlah perlu berlatih sebelum itu seperti mana yang dia buat semasa bertarung dengan Lucci. Dan apa yang menjadikan pertarungan Luffy menentang Katakuri ini sangat unik dari perspektif Luffy adalah ganjaran setelah pertarungan mereka berdua ini. Maksud aku, sebagaimana yang kita dapat lihat sebelum ini, hampir ke semua pertarungan Luffy, kemenangan Luffy berakhir bersama-sama kemerdekaan rakyat yang dizalimi oleh penjahat yang menjarah negara mereka. Bermaksud Luffy bertarung bagi pihak mereka. Contohnya Luffy kalahkan Along dan berjaya memerdekakan kampung Kokoyashi dan membebaskan Nami. Luffy kalahkan Crocodile dan berjaya memerdekakan Alabasta. Luffy kalahkan Doflamingo dan berjaya memerdekakan Dressrosa. Jadi pattern sebeginilah Oda tunjukkan kepada kita, yang mana Luffy bukan sekadar menang dengan the main villain, bahkan ganjaran yang diperoleh setelah itu juga membuatkan pertarungan itu sangat memberikan kepuasan kepada kita untuk menonton. Namun dengan pertarungan Katakuri ini pula, kemenangan dengan Katakuri bukanlah bermaksud Luffy akan membebaskan Whole Cake Island ataupun mengalahkan Lanun Big Mom of a whole, dan mengalahkan Katakuri juga tidaklah mengubah negara tersebut. Dan oleh kerana Luffy telah pun berjaya mengambil semula Sanji dan telah pun berjaya menyelamatkan krunya, jadi dah tak ada apa lagi untuk dimerdekakan, bahkan tak ada siapa lagi untuk diselamatkan. Jadi di sinilah pertarungan antara Luffy menentang Katakuri ini menjadi semakin menarik, sebab pertarungan ini telah mula melibatkan soal peribadi yang berkaitan dengan kuasa dan ideologi. Jadi semasa pertarungan menentang Katakuri inilah akhirnya Luffy benar-benar bertarung untuk dirinya sendiri dan ambisinya. Jadi di sinilah pada aku apa yang membuatkan Katakuri sangat-sangat berbeza dari villain yang lain dan sangat-sangat unik dalam siri One Piece. Jadi di sinilah kita dapat objektif utama Luffy. Tapi tunggu dulu, kita kupas dari aspek yang lain pula. Luffy dan Katakuri bukan saja dicerminkan pada tahap fizikal semata-mata, bahkan kepribadian mereka juga sebenarnya. Jadi di sinilah bahagian paling menarik tentang mereka berdua dan berkemungkinan ramai dari kita yang terlepas pandang. Kita perlahan-lahan memahami cerminan kepribadian mereka ini masing-masing semasa mereka ini bertarung, dan kita dapat melihat watak Katakuri yang cool dan tenang ini perlahan-lahan berberantakan. Mungkin kita tak perasan yang Katakuri dan Luffy ini memiliki kepribadian yang sama disebabkan Katakuri sebenarnya telah membina satu personality palsu demi mempertahankan adik-beradiknya. Dalam flashback Katakuri, kita dapat melihat seorang kanak-kanak yang sangat happy, yang sangat-sangat carefree dan tak kisah dengan siapa dirinya. Dan kita boleh tengok ketika Perospero bagi tahu Katakuri dulu, kalau Katakuri cover mulut dia, Katakuri mungkin akan dapat berkawan dengan orang. Namun Katakuri simply jawab yang dia tak kisah dengan apa yang orang katakan kepada dia, dan dia akan pukul siapa yang kutuk-kutuk dia. Dan perkara seterusnya yang kita tahu pasal dia adalah dia sangat-sangatlah melindungi adik-beradik dia. Ini sangat-sangat mengingatkan kita tentang Luffy yang kita kenal sampai ke hari ini. Tapi Katakuri ni telah mengubah personalitinya setelah beroleh diserang disebabkan dia. Setelah itu dia telah kehilangan identiti sebenarnya demi mempertahankan keluarganya. Dan sebenarnya kita juga pernah melihat Luffy pun pernah jadi macam Katakuri juga, which is setelah
Ace diserang oleh Akainu dan setelah kematian Ace, di mana Luffy telah kehilangan keyakinan diri terhadap dirinya sendiri, atau boleh dikatakan Luffy telah kehilangan jati dirinya setelah insiden berdarah tersebut. Namun untungnya Luffy ni dia ada Jinbei pada masa tu untuk mewaraskan pemikiran dia. Namun malangnya untuk Katakuri, dia tak ada seseorang macam tu di sisi dia. Walaupun keluarga Charlotte ni boleh dikatakan sebagai one of the biggest family in One Piece series, namun mereka tidak ada kualiti seperti mereka-mereka yang berada di sisi Luffy. Jadi disebabkan itulah Katakuri mula menyerap persona baru dalam hidupnya untuk melindungi mereka-mereka yang disayanginya. Dan kita juga dapat melihat percanggahan karakter Katakuri ni pada scene dalam pertarungan mereka berdua. Sementara Luffy pula, dia tak kisah kelihatan lemah di hadapan kawannya semasa kita dapat melihat semasa Sanji berpatah balik dan melihat Luffy dalam keadaan yang sangat-sangat lemah dan kebuluran. Bahkan apatah lagi menunjukkan keceriaan dan keseronokan, namun tidak untuk Katakuri. Dia simply put walls in front of him untuk menghindarkan sesiapa saja untuk melihat dia enjoying his donut. Dan semasa berbaring yang konon-kononnya dikatakan Broly, Katakuri tak pernah terbaring seumur hidup dia. Luffy terpaksa memecahkan tembok itu untuk sedarkan Katakuri dari kesunyian hidupnya, walaupun menjadi anak yang paling famous dalam keluarganya. Tak ada siapa yang memahami Katakuri dan tiada sesiapa yang tahu siapa Katakuri ini sebenarnya secara personalitinya. Jadi aku yakin apa yang sebenarnya membuatkan Katakuri ini mula tertarik dengan Luffy dan menjadi sangat marah dengan Luffy juga adalah mungkin kerana dia telah ternampak dirinya yang tercermin dari Luffy. Jadi dia perlu membuktikan kepada dirinya yang dia telah membuat keputusan yang tepat, iaitu menyembunyikan personalitinya yang sebenar dan cover mukanya. Jadi pada permulaan pertarungan mereka, penegasan Katakuri semasa pertarungan mereka berdua bukanlah aku lebih hebat berbanding kau, tapi lebih kepada apa sahaja yang kau buat aku mampu lakukan dengan lebih bagus. Dan aku rasa poin untuk Katakuri mengalahkan Luffy sebab Luffy akan memberikan masalah kepada Big Mom ni hanya sebahagian saja dari motivasi Katakuri. Jadi seiring berjalannya waktu mereka bertarung, pertarungan antara mereka berdua semakin lama semakin menjadi sangat-sangat personal. Luffy bertarung untuk mencapai tahap potensi yang lebih tinggi in terms of power, manakala untuk Katakuri pula in terms of character, to redefine himself, siapa diri dia yang sebenarnya. Jadi sebenarnya both of them bergelut semasa dalam pertarungan tersebut. Bukan hanya serangan yang mereka lancarkan ke arah satu sama lain, bahkan juga serangan minda mereka terhadap diri mereka sendiri. Jadi aku rasa selain dari daya ketahanan tubuh badan Luffy dan willnya, pada aku begitu jugalah dengan nature devil fruit diorang masing-masing yang membuatkan Luffy menang. Sementara Katakuri adalah mochi, which is apabila ditumbuk bentuknya akan kekal. Namun Luffy yang mana nature devil fruitnya adalah getah, sentiasa akan melantun semula dan tidak boleh dihenyak begitu sahaja. Konsep yang menarik inilah dan digabungkan dengan personality kedua-duanya membuatkan karakter Katakuri menjadi semakin lama semakin lemah as the battle continue. Dan bukan itu sahaja, macam yang aku cakap tadi, semakin lama pertarungan ini juga Luffy semakin hampir untuk unlock his new potential in terms of power, manakala Katakuri semakin lama semakin dia mula sedar siapa dirinya yang sebenarnya. Dan bukan itu sahaja, semakin lama pertarungan tersebut, rasa hormat Katakuri semakin bertambah towards Luffy. Ini dapat dibuktikan dari segi bahasa yang digunakan. Contohnya Katakuri mula bercakap sesuatu seperti, aku tidak lagi menganggap yang kau lebih lemah berbanding aku. Lepas tu semasa Luffy telah terbaring dan nampak seolah-olah Luffy dah kalah, Katakuri berkata, kenapa ni Luffy? Adakah pertarungan ini sudah tamat? Dan perlahan-lahan Katakuri mula mengagumi sikap tidak pernah mengalah Luffy dan peningkatan mendadak skill future sight Luffy. Dan sehinggalah kedua-dua mereka bertarung dalam keadaan full strength, but still mereka berdua kelihatan sangat-sangat enjoy pertarungan tersebut. Dan perkara ini kita nampak jelas ketika Katakuri merobek tubuhnya sendiri sebagai ganti luka yang diberikan kepada Luffy disebabkan gangguan dari Flampe. Dan scene yang menunjukkan kedua-dua mereka menggunakan Conquer Haki untuk menjatuhkan mereka-mereka yang berada di sekeliling mereka termasuklah Flampe, menunjukkan kedua-dua mereka sangat-sangat menikmati pertarungan ini dan hubungan antara mereka berdua juga telah menjadi semakin baik.
Dan pada aku, pada momen tersebut, Luffy telah sepenuhnya meyakinkan Katakuri, iaitu menjadi diri sendiri lebih penting, bukan hanya untuk kegembiraan diri sendiri, bahkan untuk mereka-mereka yang berada di sekeliling kita yang menyokong kita. Lebih bagus untuk difahami dan diterima oleh beberapa orang sahaja dengan menjadi diri sendiri seperti diterima oleh Broly, daripada diterima oleh orang dengan menjadi diri orang lain seperti untuk Flampe. Jadi setelah itu kita dapat melihat Katakuri telah membuka dan menjatuhkan scarfnya dan mula menerima dirinya sendiri sekali lagi. Dan sebelum Katakuri betul-betul dikalahkan oleh Luffy lagi pun, sebenarnya pada pandangan aku, Katakuri telah pun dikalahkan. Maksud aku, Luffy telah berjaya menawan hati Katakuri. Jadi setelah kekalahan Katakuri yang sebetul-betulnya, kita dapat saksikan Katakuri telah kalah dan terbaring, menunjukkan Katakuri memilih untuk tidak lagi hidup dengan personality atau identiti palsunya itu. Jadi di sinilah kita dapat melihat karakter Katakuri telah berubah secara total, dan perkara ini juga membawa kita kepada apa yang aku katakan tadi. Even though pertarungan Luffy menentang Katakuri ini bukanlah untuk memerdekakan Whole Cake Island seperti yang kita boleh tengok at the end of the fight antara Luffy dan Arlong, antara Luffy dan Crocodile, antara Luffy dan Doflamingo, yang kita dapat saksikan ending yang sangat memuaskan hati kita. Dan walaupun bukan itu yang Luffy dapat sebagai imbalannya, but still kemenangan Luffy ini sangat memuaskan hati untuk ditonton adalah kerana pada pendapat aku personally, Luffy bukanlah memerdekakan sesiapa pun dari watak antagonis, tetapi dalam pertarungan ini Luffy telah memerdekakan watak antagonis itu sendiri dari personality palsunya dan menjadi diri yang bebas untuk menjadi dirinya sendiri yang telah dijajah dek kerana kealpaannya sendiri. Sebab itulah Katakuri sangat mengagumi Luffy yang telah dapat melihat the future side lebih jauh berbanding dirinya. Dan kita dapat melihat sendiri fakta ini ketika Broly merawat lukanya. Broly mengatakan, "You have pretended to be some sort of man that no one will mess with." Atau kau telah berpura-pura menjadi seseorang yang tak ada siapa berani untuk menentang kau. Broly sangat-sangat faham dan tahu yang Katakuri telah dengan sengaja merebahkan dirinya sendiri. Dan ketika Katakuri bertanyakan tentang Luffy, Broly mengatakan sesuatu yang sangat-sangat menarik, which is, kalau kau tahu di mana Luffy berada sekarang, tentu kau akan cakap, baguslah. Betul tak? Dan Katakuri cakap, oh, sekarang kau pun dah ada future sight lah. Dan setelah Broly mendedahkan bahawa Luffy telah berjaya meloloskan diri, kita dapat lihat Katakuri tersenyum. Jadi selama ini sebenarnya Broly lah yang sangat-sangat mengambil berat terhadap Katakuri dan sangat-sangat mengagumi personality asli abangnya yang dulu. Dan kalau kita imbas balik dari awal, sebenarnya Broly lah dengan kemampuan cerminnya yang membantu kedua-dua watak ini raih apa yang mereka inginkan dalam pertarungan paling epik ini. Luffy berjaya meningkatkan potensi kekuatannya dan Katakuri berjaya menjumpai dirinya semula. Dan walaupun Luffy memenangi pertarungan ini, namun kemenangan juga milik Katakuri yang berjaya mendapatkan semula identitinya dan keluar dari kesunyian kepura-puraan. Dan aku rasa akan menjadi sangat-sangat menarik kalau Oda akan tampilkan semula watak Katakuri ini dalam chapter atau arc lepas ini. Katakuri akan muncul tanpa scarf yang menutupi mulutnya. And for me myself, dalam banyak-banyak watak antagonis dalam One Piece, this is the character that have been my favorite.